Okey tak background? Suara? Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama bersiaran secara langsung daripada pihak Muzium Negeri Kelantan yang mempersembahkan kepada tuan-tuan rancangan Kelantan Berhikayat yang mana kita mendedahkan melalui rancangan ini tentang sejarah dan juga tamadun Kelantan yang terbentuk sejak ribuan tahun dahulu dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan seterusnya berkenaan dengan sejarah negeri Kelantan ketika Kelantan berada di bawah pemerintahan petani. Di mana dalam perbincangan kita lepas, kita telah melihat pada satu siri daripada sejarah Kelantan pada abad yang ke-13 dan juga abad yang ke-14 di mana Kelantan berada di bawah kerajaan Majapahit. Dan sebenarnya Kelantan bukanlah jajahan Majapahit secara langsung, tetapi Kelantan merupakan salah satu daripada pusat pemerintahan kerajaan Majapahit yang terbahagi kepada dua sebagaimana telah dibentuk oleh Maharaja ataupun Seri Batara Maharaja Hayam Wuruk pada zaman Patih Gajah Mada yang membahagikan kerajaan Majapahit itu pada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama meliputi Jawa Timur, melibatkan kawasan Pulau Jawa dan juga pulau-pulau yang berada di sebelah timur Nusantara dan berpusat di Jawa Timur. Yang kedua, Majapahit Barat, iaitu kawasan yang melibatkan Semenanjung, Tanah Melayu, Sumatera, Ayutthaya dan juga Kemboja sebagai satu kawasan yang diperintah juga kawasan dikenali sebagai cermin jadi di mana antara raja yang kemuka selepas Raja Santawal ialah Raja Baru Bahasa. Baru Bahasa ni di pusat kerajaannya yang terletak di Kelantan, Bukit Panau, dan baginda ialah Raja Kelantan yang pertama memakai gelaran Sultan dengan gelaran Sultan Mahmud Shah pada abad yang ke-14. Jadi kerajaan Kelantan pada zaman ini yang telah kita perkatakan dalam sesi kita yang lepas ialah sebuah kerajaan yang meliputi kawasan yang besar termasuk Samudra, Aceh sehingga ke Thailand hari ini ataupun Siam dan menguasai seluruh kawasan Semenanjung Tanah Melayu. Jadi selepas Majapahit yang berpusat di Kelantan pada abad yang ke-14 telah menyebabkan kerajaan Majapahit sedikit demi sedikit telah mengalami kemerosotan dan beberapa kali mengalami kekalahan dalam peperangan dengan Siam, dan pada akhir abad yang ke-14
Siam telah dapat menguasai seluruh tanah Melayu sehingga ke Temasek. Ketika inilah tercatatlah sejarah Melaka bagaimana Temasek ketika ini diperintah oleh wakil Siam ataupun gubernur Siam yang dikenali sebagai Temagi. Kemudian selepas daripada itu, pada zaman Majapahit ini juga, salah seorang daripada raja yang besar yang memerintah Kelantan ialah Sultan Iskandar Shah. Kan Sultan Iskandar Shah ini adalah cucunda kepada Sultan Mahmud Shah ataupun Raja Baru Bashar itu memerintah, dan pada zaman inilah Kelantan menjadi pusat kerajaan yang dikatakan lebih besar daripada kerajaan Patani yang juga telah wujud dan bangkit semula selepas Langkah Sukar pada zaman tersebut. Baik, apa yang kita akan perkatakan pada hari ini, pada malam ini ialah berkenaan dengan Kelantan pada zaman negeri Patani ataupun negara Patani, di mana hubungan Kelantan dengan Patani ini sebenarnya telah berlaku lebih awal. Bahkan ketika zaman Majapahit itu sudah ada hubungan-hubungan yang rapat di antara Kelantan dan juga Patani, khususnya dalam menghadapi serangan Siam ataupun serangan Ayutthaya yang tidak putus-putus menyerang semenanjung Tanah Melayu semenjak daripada zaman Raja Ramkangheng yang pernah menyerang negeri Ligur dan juga negeri-negeri di selatan pada akhir abad yang ke-13, iaitu sekitar tahun 1292. Jadi rentetan daripada serangan-serangan tersebutlah suasana politik Kelantan menjadi agak tegang sehingga akhirnya jatuh Majapahit. Dan dalam konteks mempertahankan Kelantan itu, kita dapati telah wujud hubungan-hubungan kerjasama antara Raja Kelantan dengan Raja Negeri Patani, khususnya Sultan Iskandar Shah dengan Sultan Ismail Shah, Sultan Patani. Maka dalam hal ini, bila kita melihat berkenaan dengan sejarah ataupun sejarah Kelantan yang berada pada zaman Patani, dia adalah rentetan daripada hubungan lama yang telah pun berlaku pada zaman Majapahit. Dan sebagaimana kita sedia maklum bahawa kerajaan Majapahit itu telah hancur ataupun runtuh, lenyap sepenuhnya bermula daripada tahun 1467, iaitu setelah diserang oleh Ayutthaya dan terpaksa menanggung kerugian besar akibat daripada perperangan tersebut. Dan Sultan Iskandar Shah yang memerintah Kelantan ketika itu digelar juga sebagai Betara Majapahit, telah menyerahkan wilayah-wilayah yang ada di Semenanjung dan yang ada di Pantai Timur kepada cucundanya ataupun cucunda menantunya. Salah seorang daripada cucu kepada Sultan Iskandar Shah ini telah berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ini ialah Sultan Melaka sekitar dekad yang ke-6 daripada abad yang ke-15. Sekitar tahun 1460-an, salah seorang daripada cucunda kepada Sultan Iskandar Shah Kelantan telah berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. Maka dalam hal ini, bila berlaku serangan-serangan Majapahit, serangan-serangan Ayutthaya yang akhirnya melemahkan dan meruntuhkan kerajaan Majapahit, Sultan Iskandar Shah telah menyerahkan wilayah-wilayahnya yang terdapat di Pantai Timur Semenanjung khususnya dan juga di kawasan utara Semenanjung kepada Sultan Mansur Shah. Sebenarnya sebahagian daripada wilayah-wilayah asal Majapahit ini diperolehi oleh Melaka dalam pembentukan empayarnya sebagai menggantikan Majapahit di Semenanjung, diperolehi secara pemberian politik seperti ini, sehingga wilayah Melaka itu menjadi lebih besar. Bahkan ketika berlakunya serangan-serangan itu, pada hakikatnya yang tinggal hanya Kelantan sahaja yang menghadapi musuh-musuh
dengan dibantu oleh Melaka dan juga Champa. Kerana ini adalah sebahagian daripada rangkaian ataupun persekutuan negara-negara yang bergabung di bawah Kerajaan Majapahit. Kita harus memahami bahawa pada abad yang ke-14 ini sebenarnya ketika kemunculan Kerajaan Melaka, Kerajaan Champa, Samudra Pasai dan sebagainya, satu kekangan yang besar dihadapi oleh negeri-negeri Melayu ialah serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang Siam daripada utara semenjak daripada akhir abad yang ke-13, iaitu setelah negeri Nanchu yang terletak di utara Thailand ataupun di selatan China menghadapi tekanan politik daripada kerajaan Mongol selepas Mongol melakukan penjajahan ke atas negara-negara di barat Asia, dan juga mereka memulakan gerakan-gerakan politik untuk menguasai selatan Asia sehingga ke Indochina, dan orang-orang Siam yang berada di Nanchu menghadapi tekanan-tekanan menyebabkan mereka ni berpindah atau berhijrah ke selatan. Sebab itulah sebahagian daripada negeri-negeri Melayu telah terpaksa berhadapan dengan tekanan politik orang Siam. Dan negeri-negeri Melayu ketika ini terpaksa mengadakan persekutuan ataupun menerima penaungan politik daripada Majapahit untuk membolehkan mereka berhadapan dengan orang-orang ataupun tentera Siam yang sedang melanda negeri-negeri di Semenanjung ataupun di selatan Semenanjung. Jadi sebab itulah kita dapati dalam negara Kertagama sendiri yang juga ditulis sekitar tahun 1360 menyebutkan bahawa bagaimana negeri-negeri daripada Johor sampai ke Pahang, Dungun, Kemaman dan negeri-negeri pantai timur termasuk sebahagian daripada Sumatera telah memberikan ataupun memberikan sokongan sanggup menjadi naungan kepada Majapahit dalam menghadapi Siam. Kerana tanpa kerjasama ini sebenarnya negeri-negeri Melayu mereka tidak boleh bertahan bersendirian untuk menghadapi Siam kecuali mereka bergabung. Maka Majapahit di sebelah timur yang berpusat di Jawa Timur telah mengumpulkan kekuatan-kekuatan orang pulau, khususnya orang-orang Bugis yang terkenal dengan kehandalan mereka dalam peperangan, termasuk berperang di laut, termasuk juga orang-orang Melayu di Semenanjung. Maka kerana itulah bila kerajaan Majapahit telah runtuh pada 1467, kerajaan Majapahit yang berpusat di Kelantan, maka yang tinggal untuk membantu Kelantan ketika itu hanyalah Melaka. Itu sebuah kerajaan baru yang bangkit. Dalam catatan kerajaan terbaru menyebutkan kerajaan Melaka ini telah muncul pada tahun 1262. Itu satu zaman yang boleh dikatakan hampir serentak dengan kejatuhan kerajaan Perlak dan kebangkitan kerajaan Samudra Pasai. Dan ketika itu di Kelantan pada zaman Raja Sang Tawal. Maka kemunculan Melaka itu secara perlahan-lahan telah mengambil alih peranan yang dimainkan oleh Kelantan yang merupakan kuasa politik di Semenanjung semenjak daripada 5 ataupun 6 abad atau mungkin lebih awal lagi daripada itu, semenjak sebelum kebangkitan Sriwijaya di Sumatera. Itu peranan Kelantan yang besar. Maka dalam hal ini, untuk menghadapi serangan-serangan yang dibuat oleh Ayutthaya, Sultan Mansur Shah Kelantan, iaitu putera kepada Sultan Iskandar. Jadi Sultan Kelantan ini yang pertama Raja Baru Bashar ataupun Sultan Mahmud. Kemudian selepas itu Sultan Baqi Shah yang juga sering disebut sebagai Maharaja Kumar. Selepas itu Sultan Iskandar Shah. Selepas itu anaknya atau puteranya Sultan Mansur Shah. Maka zaman Sultan Mansur Shah Kelantan inilah ada usaha-usaha yang dibuat oleh Sultan Kelantan
untuk mempengaruhi, ataupun dalam bahasa yang lebih lebih kasar sikit, menghasut. Kan? Sebenarnya mempengaruhi Raja Patani supaya memberontak terhadap Ayutthaya. Kerana ketika ini, selepas kekalahan Majapahit, negeri Kelantan, negeri Patani terpaksa membayar ufti kepada Ayutthaya. Maka untuk menghadapi ataupun berhadapan dengan tekanan-tekanan Siam dan melepaskan diri daripada penjajahan Siam ini, Sultan Kelantan, Sultan Mansur Shah telah mempengaruhi Raja Patani ataupun Sultan Patani yang saya kira ketika ini adalah Sultan Ismail Shah, supaya memberontak dengan cara tidak membayar ufti. Dua strategi yang mereka ambil. Yang pertama, jangan bayar ufti kepada Siam. Yang kedua, Patani dan Kelantan mengadakan suatu bentuk penggabungan. Bergabung Kelantan dengan Patani, lalu membentuk sebuah negara yang lebih besar dan merdeka, sehingga Kelantan dan Patani dapat melepaskan diri daripada pengaruh Siam yang telah menguasai mereka sejak daripada tahun 1467. Maka dalam proses ini, Kelantan telah mengambil langkah untuk mengalah kepada Patani dengan maksud menjadikan Patani sebagai negeri penaung, Kelantan menjadi negeri naungan. Sebelum ini Kelantan pusatnya. Disebabkan oleh Kelantan mengalami kerugian yang sangat besar akibat daripada siri-siri perperangan yang tidak terhenti-henti itu, Kelantan telah terpaksa mengecilkan pengaruhnya dan untuk ataupun sebagai bayaran terhadap kemerdekaan yang perlu dimiliki oleh orang Melayu, Kelantan telah menyanggupi untuk menjadi naungan kepada negeri Patani. Perkara ini berlaku sekitar tahun 1502. Dan kita sedia maklum sebenarnya apa yang tercatat di dalam sejarah Melayu ataupun Silsilatus Salatin. Pada akhir abad yang ke-15 itu, Sultan Mahmud Shah telah memerintahkan supaya Kelantan diserang. Sedangkan di Patani, mereka telah menyerah diri dan menjadi naungan kepada Melaka. Dan disebutkan dalam Silsilatus Salatin, ketika ini Kelantan adalah sebuah negeri yang besar dan mereka menjadi negeri yang lebih besar daripada Patani ketika itu. Tetapi untuk langkah-langkah politik ini, Sultan Mansur Shah telah menyerahkan negeri Kelantan ini untuk menjadi naungan kepada Patani. Bahkan disebutkan juga bahawa bukan Kelantan sahaja, termasuk negeri yang menjadi naungan Patani ialah negeri Terengganu. Sedangkan Terengganu sejak daripada zaman Gautama ialah sebuah negeri yang berada di bawah naungan Kelantan. Selepas daripada peristiwa penggabungan ini, pada sekitar tahun 1521, iaitu selepas kejatuhan Kerajaan Melaka, Sultan Mansur Shah telah menyerahkan negeri ini kepada Patani dan mereka merentah Kelantan ini bersama-sama dengan Sultan, jawatan Sultan dipegang oleh Sultan Sultan Patani, sedangkan Sultan Kelantan hanya memakai gelaran raja sahaja. Jadi selepas Sultan Mansur Shah memakai gelaran raja sahaja, kita mendapati bahawa oleh kerana Kelantan merupakan naungan Patani, maka Patani telah melantik gubernur-gubernur mereka untuk memerintah Kelantan memakai gelaran Datu. Datu ialah nama raja-raja ataupun gelaran raja-raja yang menjadi pemimpin wilayah-wilayah yang bernaung di bawah Patani bermula daripada abad yang ke-16. Jadi mungkin yang dulu-dulu tu raja-raja di bawah Kelantan mereka tidak memakai gelaran Datu. Tapi naungan-naungan Kelantan itu sebagainya memakai nama gelaran Raja Mandulika sebagai gubernur. Tetapi dalam sistem kerajaan Patani,
datu-datu itu adalah gabungan seperti yang kita biasa dengar, Datu Jambu, Datu Pujuk, Datu Pengkalan Tua, Datu Datu Kelantan. Jadi semua datu-datu inilah gubernur kepada Sultan Patani, dan gubernur Kelantan berpusat di kawasan Kota Jembal sekarang, di pinggir sungai Pengkal Datu. Sungai itu dinamakan Sungai Pengkal Datu, satu sungai yang bermuara di kawasan sempadan antara Bacok dengan Kota Baru, dan mengalir daripada kawasan selatan melalui kawasan hari ini di Pasir Tumbuh. Sungai Pasir Tumbuh itu kan Sungai Pengkal Datu, memasuki kawasan Binjai ataupun Binjai, dan melalui Kota Jembal. Jadi kawasan itu disebut sebagai sungai itu sebagai Pengkalan Datu, kerana Pengkalan Datu itu sebenarnya merujuk kepada pengkalan yang menjadi pelabuhan bagi Datu Kelantan yang memerintah di satu kawasan yang berpusat di sekitar Kota Jembal ketika itu. Maka antara ramai-ramai Datu Kelantan yang pernah dilantik oleh petani itu, yang paling terkemuka ialah Nik Jamaluddin. Nik Jamaluddin menjadi Datu Kelantan sekitar tahun 1521. Dan ketika ini Sultan Patani sebagai sebuah kesultanan yang besar diperintah oleh Sultan Mansur Shah menggantikan raja sebelumnya Sultan Ismail, kemudian Sultan Muzaffar. Mereka telah mengenakan cukai yang agak besar ataupun ufti yang agak besar kepada wilayah-wilayah yang bernaung di bawah Patani. Maka dalam hal ini salah seorang daripada cicit kepada Sultan Mansur Shah, Sultan yang pernah memerintah Kelantan sebelum daripada ini, iaitu Raja Mansur. Baginda telah memberontak terhadap Patani kerana bebanan cukai yang begitu banyak, dan mengisytiharkan Kelantan bebas daripada Patani dan menghentikan pembayar cukai ini. Lalu Raja Mansur ini telah menggunakan gelaran Sultan Mansur sekitar tahun 1554. Sejak daripada itulah Kelantan dan juga naungan-naungan wilayah-wilayah yang sekitar Kelantan itu berpisah daripada Patani dan menjadi sebuah negara yang merdeka dalam tempoh beberapa dekad. Dan dalam tempoh inilah sebenarnya raja ataupun keluarga diraja Kelantan yang berasal pada keturunan Sri Maharaja Kripawarman yang kita sebutkan dahulu, dan mereka ni disebut sebagai keluarga diraja Majapahit, yang asal usul mereka itu daripada keturunan Kripawarman ataupun Wampa yang pernah kita bincangkan dahulu pada siri yang kedua berkenaan dengan raja yang memerintah di satu tempat di Kelantan yang dikenali sebagai Madanggana pada dekad yang terawal ataupun abad yang terawal daripada tahun-tahun Masihi, sekitar tahun 100 ke 150 Masihi ataupun 50 ke 150 Masihi. Pada dekad yang terawal itu, Kripawarman menjadi pengasas kepada raja-raja yang memerintah Kelantan, dan pada abad yang ke-13 ke-14 ini, keturunan mereka itu dikenali sebagai keluarga diraja Majapahit, kerana ketika itu Kelantan berfungsi sebagai Majapahit Barat, dan Raja Kelantan juga disebut Batara Majapahit. Dan dalam hal ini, apabila Kelantan memerdekakan dirinya daripada Patani pada sekitar tahun 1554, kita dapati bahawa daripada sinilah lahirnya raja, itu anak putera kepada ataupun cucunda kepada Sultan Mansur yang mengambil alih atau memerdekakan Kelantan daripada Patani itu. Cucunya yang bernama Sultan Muhammad dikatakan menjadi raja yang
terakhir daripada keturunan Kripawarman yang memerintah Kelantan sehingga 1602 Masihi. Jadi lebih kurang 50 tahun selepas Raja ataupun Sultan Mansur mengisytiharkan kemerdekaan Kelantan, pada zaman cucunya Sultan Muhammad, pengaruh ataupun penguasaan keluarga Kripawarman telah berakhir di Kelantan. Dan berakhir ni kenapa? Kerana telah berlaku perubahan politik, kerana Kelantan ketika ini sudah dikuasai oleh datu-datu yang dilantik oleh Raja Patani. Sedangkan Raja Patani juga merupakan raja-raja yang berasal daripada keturunan Kripawarman, sebagaimana yang dicatatkan oleh Tarikh Patani tentang keturunan mereka daripada Raja Raja Jayanasa yang pernah menjadi satu raja besar satu masa dahulu, daripada keturunan yang berasal dari Sriwijaya. Maka ketika zaman Sultan Muhammad ini, oleh kerana baginda meninggal dunia pada tahun 1602 tanpa mempunyai keturunan, dan baginda sendiri adalah seorang raja yang masih muda, maka ketika itu tempatnya diambil alih, peranannya sebagai Raja Kelantan diambil alih oleh Sultan Adiluddin. Siapa Sultan Adiluddin? Sultan Adiluddin ini sebenarnya ananda kepada Datuk Nik Jamaluddin, Datuk Kelantan yang dilantik oleh Sultan Patani. Dan Sultan Adiluddin ini selalunya dikenali dalam sejarah sebagai Raja Sakti, iaitu disebutkan sebagai pengasas kepada dinasti ataupun keluarga di Raja Jembal, yang mengaita Jembal. Oleh kerana Nik Jamaluddin ini adalah raja yang memerintah di kota Jembal, bila anak-andanya Sultan Adiluddin ataupun Raja Loyor mengambil alih pemerintahan, maka kerajaan mereka itu sehingga hari ini dikenali sebagai Kesultanan Jembal. Kesultanan Jembal. Dan sebagaimana kita sedia maklum, Datuk Nik Jamaluddin itu sendiri sebenarnya ialah seorang raja yang mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Muhammad yang menjadi raja terakhir daripada keturunan Kripawarman. Kerana Nik Jamaluddin ini, sebagaimana kita sedia maklum, ialah putera kepada Sultan Abu Abdullah ataupun dikenali sebagai Wan Abul Muzaffar, ataupun disebut juga sebagai Sultan Wan Bo Tri Tri ataupun Sultan Wan Bo, bekas Raja Champa yang pernah menjadi raja di Champa, kemudian menyerahkan kerajaan kepada anaknya, dan salah seorang anaknya Nik Jamaluddin. Yang terkenal lagi anaknya itulah Nik Mustafa, kan? Ini Nik Jamaluddin. Dan Wan Abul Muzaffar itu sendiri merupakan putera kepada Patih Arya Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit yang berpusat di Kelantan, iaitu Syed Ali Nurul Alam, yang dikenali juga selalu disebut sebagai Sultan Kombol itu. Jadi Sultan Kombol ini adalah Perdana Menteri bagi Kerajaan Majapahit yang berpusat di Kelantan, selalu dikenali sebagai Patih Gajah Mada ataupun Patih Gajah Mada Perdana Menteri Majapahit, ataupun nama asalnya Syed Ali Nurul Alam. Dan ada beberapa nama yang masyhur itu daripada Syed Ali Nurul Alam ialah nama Sultan Kombol. Nama-nama lain itu masih ada dalam gelaran-gelaran yang lain, tapi kita tak berkatakan di sini kerana apa yang saya nak fokuskan ialah keturunan Raja Loyor itu ialah berasal daripada keturunan Syed Ali Nurul Alam. Dan Syed Ali Nurul Alam itu sebagaimana kita sedia maklum, beliau atau baginda ialah putera kepada Syed Hussein Jamadil Kubro dengan puteri Lindungan Bulan, itu puteri kepada Sultan Bakisha. Syed Hussein Jamadil Kubro yang pernah menjadi menantu kepada Raja Sangtawal dan juga Raja Champa, pada usia tuanya dikatakan sekitar usia 83 tahun, setelah isteri-isterinya yang sebelumnya meninggal dunia, dia telah mengahwini
cucunda saudara kepada isterinya, Puteri Linang Cahaya, iaitu anak anda kepada Sultan Bakisha yang dikenali sebagai Puteri Lindungan Bulan ataupun Puteri Linang Cahaya, yang disebut juga sebagai Puteri Syahirah. Kan? Jadi daripada perkahwinan itulah melahirkan putera yang dikenali sebagai Syed Ali Nurul Alam ataupun Sultan Kombol, sedangkan Wan Bu Tri Tri itu ataupun Wan Abdul Muzaffar Raja Campak itu ialah putera kepada Syed Ali Nurul Alam. Adapun Nik Jalaluddin yang menjadi Sultan Kelantan yang berpusat di Jembal ketika ini merupakan anak anda kepada Nik Jamaluddin. Itulah dari segi sogalur dikatakan permulaan kepada yang terkenal itu. Ahmad Khan yang merupakan gubernur sebuah wilayah di Deccan, India, adalah keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Ja'far Shadiq, Siti Fatimah atau Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada keturunannya. Maka disebutkan bahawa Sultan Adiluddin yang memerintah Kelantan ketika ini, baginda juga merupakan ayah anda kepada orang puteri yang terkenal dalam sejarah Kelantan dengan gelaran Puteri Sakdong, disebut sebagai Puteri Sakdong yang ketiga, yang pernah menjadi anak angkat kepada Cik Siti Wang Kembang. Dalam masa ini berlaku beberapa perubahan kerajaan kerana apabila mangkatnya Sultan Muhammad, ada setengah riwayat mengatakan bahawa Kelantan itu diperintah oleh seorang daripada keturunan Sultan Iskandar Shah yang pernah dijadikan menang oleh Sultan Melaka. Kemudian daripada keturunan mereka itu, Sri Dewi melahirkan Raja Hussein yang dikatakan pernah menjadi raja di Kelantan daripada Johor. Kemudian selepas itulah baru zaman Cik Siti Wang Kembang. Pada zaman Cik Siti Wang Kembang itu, Sultan Adiluddin telah menyerahkan puterinya, Puteri Maryam ini dijadikan anak angkat oleh Cik Siti Wang Kembang. Maka dalam hal ini, apabila Sultan Adiluddin mangkat, baginda digantikan oleh adindanya Sultan Samiruddin. Kemudian digantikan oleh putera Sultan Samiruddin yang dikenali sebagai Sultan Abdul Qadir. Sultan Abdul Qadir ini antara Sultan Kelantan yang memerintah daripada Jembal pada abad yang ke-17. Jadi ketika ini ada banyak perselisihan di kalangan pengkaji-pengkaji sejarah kerana maklumat-maklumat yang bersimpang siur berkait dengan raja-raja. Antara sebabnya ialah kerana kebanyakan raja-raja itu memakai nama yang sama yang menyulitkan pengecaman untuk dibuat oleh ahli-ahli sejarah. Misalnya Raja Sakti, kita ada beberapa Raja Sakti. Ada pengkaji yang menyangka ada seorang Raja Sakti. Jadi berlaku kecelaruan dari segi data-data, dan begitu juga Puteri Sakdong yang kita perkatakan besar ini adalah Puteri Sakdong yang ketiga. Kerana pujukan yang berulang-ulang itu Puteri Maryam, Raja Perempuan Patani, Raja Biru. Ketika ini Patani dia mengambil alih pemerintahan Sultan Mansur Shah, ialah anak-anaknya, beberapa orang anak-anaknya, iaitu dikenal sebagai Raja Pelangi atau Raja-Raja Perempuan seramai 3 orang. Iaitu Raja Biru, Raja Hijau dan Raja Ungu. Kemudian Raja Ungu digantikan oleh anak-anaknya Raja Kuning. Pada zaman Raja Ungu ini, Patani boleh dikatakan sedang berada di kemuncak pengaruhnya, dan Raja Ungu merupakan isteri kepada Sultan Abdul Ghafur Pahang yang meninggal dunia pada tahun 1602 Masihi. 1612 Masihi. Maka selepas daripada kemangkatan Sultan Abdul Ghafur Pahang, iaitu Sultan daripada keturunan Sultan Melaka, baginda Raja Ungu ini telah balik ke Patani, kemudian menggantikan kakaknya Raja Hijau menjadi Raja Patani, Raja Perempuan Patani. Maka dikatakan ketika zaman Raja Perempuan Patani inilah Raja Biru telah berusaha untuk memujuk Sultan Abdul Qadir, Sultan Kelantan yang berpusat di Jembal,
supaya Kelantan bergabung semula dengan petani untuk membentuk kekuatan. Kerana kita kena ingat, ketika ini, sekitar tahun 1612 ini, selepas daripada zaman Ayutthaya, muncul di Bangkok Raja Piataksin yang berbangsa Cina, yang mula melakukan serangan-serangan ke atas Ligor dan melancarkan ancaman-ancaman ketenteraan ke atas wilayah-wilayah di selatan, dengan mereka menguasai semula Ligor, diikuti oleh campur tangan mereka di beberapa kawasan termasuk pemecahan wilayah-wilayah di Padelong dan juga Chaya, yang sebenarnya memberikan kesan politik mengalami serangan Siam secara bertubi-tubi, tinggal lagi Siam gagal memecahkan benteng petani. Maka dalam hal ini, untuk mengukuhkan kedudukan petani sebagai sebuah wilayah yang besar, Raja Biru telah memujuk Sultan Abdul Kadir supaya Kelantan kembali bernaung di bawah petani, termasuk juga Terengganu. Maka dalam hal ini, Sultan Abdul Kadir dikatakan pada tahun 1619 telah bersetuju dengan plan politik yang disusun oleh Raja Biru, kemudian hanya menjadi gubernur kepada petani memakai gelaran Datu. Maka Sultan Abdul Kadir yang sebelum ini bertukar menjadi Datu Abdul Kadir memerintah, sehingga baginda mangkat pada tahun 1632. 1619 itu kembali menjadi sebuah naungan kepada petani. Selepas baginda mangkat, maka muncullah puteranya yang dikenali sebagai Raja Sakti. Raja Sakti. Jadi yang pertama itu Raja Loyor, kan? Kemudian selepas Sultan Abdul Kadir ataupun Datuk Abdul Kadir ini, puteranya dikenali sebagai Raja Sakti. Selalunya bila kita menyebut sejarah Kota Jembal ataupun Kerajaan Jembal, dikatakan raja pertamanya Raja Sakti. Kenapa? Kerana sebelum daripada itu, raja-raja yang memerintah di Jembal ialah raja-raja yang bernaung sebagai datu kepada petani, kecuali Sultan Adiluddin dan juga anak-andanya Sultan Abdul Kadir, atau sebelumnya adindanya Sultan Samiruddin. Itu satu zaman Kelantan menggunakan gelar Sultan. Bila Sultan Abdul Kadir menyerahkan kerajaannya kepada petani dan baginda hanya menjadi datu, maka dianggap sebagai Kelantan sebagai sebuah negeri naungan kepada petani. Pada zaman Sultan Raja Sakti pertama ini, sekitar tahun 1632, baginda telah berhadapan dengan beberapa kerajaan yang berbeza dan konflik yang berlaku, dan kita Puteri Sadong menjadi anak angkat kepada Cik Siti Wang Kembang, sedangkan Raja Abdullah, sepupu ke Puteri Sadong, dikahwinkan dengan Cik Siti Wang Kembang, dengan Puteri Sadong. Cik Siti Wang Kembang telah menyerahkan kerajaannya kepada Puteri Sadong. Lalu kota pemerintah mereka berpindah daripada Tanah Serendas ke Bunga ke Kota Jelasin. Kota Jelasin itu di kampung kota dekat Pitu Geng, Kota Baru sekarang. Dekat sekolah Kota Jelasin. Maka di situlah menjadi pusat pemerintahan Puteri Sadong dan Raja Abdullah, sehingga berlaku serangan Siam yang bertujuan untuk mengambil Puteri Sadong di bawah Siam. Jadi selepas peristiwa itu, Raja Abdullah terbunuh dalam satu peristiwa, lalu digantikan oleh adindanya Raja Abdul Rahim, membentuk kerajaan baru, dan Raja Abdul Rahim ini membuka pusat pentadbirannya di Kota Mahligai. Kerajaan Cik Siti Wang Kembang yang sebelumnya, maka seluruh wilayah yang dikuasai oleh Jembal dan juga wilayah Cik Siti Wang Kembang itu dinaungi ataupun dikuasai oleh Raja Sakti. Maka Raja Sakti ini, selepas mereka baginda menguasai wilayah-wilayah yang berada di Kelantan hari ini, iaitu Kerajaan Jembal dan juga Kerajaan Kota Mahligai. Lalu Raja Sakti telah mengatur tindakan-tindakan politik sekitar tahun 1646 untuk menguasai wilayah petani. Ada satu isu besar yang berlaku di petani ketika ini, kerana Raja Kuning yang memerintah petani dikatakan tidak begitu
berminat untuk memerintah kerana baginda lebih banyak terlibat dalam perdagangan-perdagangan. Maka disebabkan kelemahan-kelemahan itu, Raja Sakti telah mengambil suatu tindakan yang pertama menyerang Kota Mahligai. Kemudian selepas membunuh Sultan Ibrahim, baginda telah menyerang Patani. Sehingga akhirnya baginda dapat menjatuhkan kerajaan Raja Kuning pada tahun 1650. Sebagaimana kita sedia maklum, Raja Kuning, baginda ketika selepas hilang jawatannya dalam satu pelayaran, mungkin untuk tujuan perniagaan, baginda telah mangkat dalam pelayaran tersebut dan dikebumikan di Kampung Pancur, Kota Baru. Kubur Raja Kuning itu masih terletak di sana. Dan Raja Sakti sebagai raja yang berpusat di Kelantan ketika ini telah mengambil tindakan politik meluaskan wilayah mereka dengan menguasai Patani, kemudian meluaskan sehingga ke Senggora, Patani, bahkan juga pernah menyerang Kota Ligor. Tinggal lagi Raja Kelantan tidak menjadikan Ligor itu sebagai pusat atau membina kota, membangunkan pemerintahan di sana. Sebaliknya, memindahkan kerajaannya, mengekalkan pusat pemerintahnya di Kelantan, sedangkan wilayahnya sudah meliputi daripada Patelong ataupun Bedelong dahulu, saya disebut Patelong, Senggora atau Segoro, yang disebut Songkla, sehingga ke Patani, membawa ke Kelantan, dan di selatan sampai ke negeri Terengganu. Itu wilayah yang kadang-kadang disebut juga sebagai Patani Besar. Patani Besar itu negeri yang dikuasai oleh Raja Sakti pada tahun 1650. Maka dalam hal ini, selepas daripada kemangkatan ataupun penguasaan Raja Sakti ke atas Patani, Raja Sakti telah bertindak melantik Raja Bahar sebagai gubernur di Patani. Gubernur lah kita kata, kan? Kerana kerajaan pusat sekarang ni berpusat di Kelantan, di mana Raja Sakti itu seringkali dikenali sebagai raja bagi semua. Raja bagi semua, maknanya raja yang memerintah semua wilayah, sedangkan Raja Bahar hanya menjadi Raja Patani sahaja. Dan disebut sejarah bahawa Raja Bahar ialah seorang raja daripada keturunan raja-raja perempuan itu. Maka di sinilah dikatakan bahawa bila Raja Sakti menjadi raja bagi semua, mana semua tu kawasan yang meliputi sekitar 42 wilayah, bermula daripada Patelong di utara sehingga ke Terengganu di selatan. Maka disitulah dikatakan bermulanya ataupun Raja Sakti dikatakan membangunkan satu dinasti kerajaan yang baru dipanggil keluarga di Raja Jembal yang memerintah Patani Besar bermula daripada tahun 1650. Sedangkan Raja Sakti itu sendiri menjadi raja lebih awal, iaitu pada tahun 1632 menggantikan ayahandanya Sultan Abdul Kadir ataupun Datuk Abdul Kadir yang memerintah sebelumnya. Tetapi bermula tahun 1650, Kelantan telah menjadi penaung kepada Patani. Kerana zaman raja-raja perempuan itu sudah berakhir. Dan memang disebutkan bahawa bermula daripada kejatuhan Raja Kuning itulah kemerosotan telah berlaku di dalam kerajaan Patani. Kemudian Raja Bahar yang menjadi pemerintah di sana telah memerintah Patani, dan dikatakan Raja Bahar ni sebenarnya bukan keturunan daripada Raja Permai, tetapi keturunan daripada Raja Sakti. Raja Bahar tu dikatakan putera Raja Sakti yang memerintah. Putera ini memerintah di Patani sebagai gubernur. Adapun ayahandanya Raja Sakti memerintah di Kelantan sebagai raja untuk semua ataupun raja bagi semua. Dan bila Raja Sakti mangkat pada tahun 1662, kita dapati bahawa kekuasaan ataupun supremasi
politik telah kembali ke petani. Kenapa demikian? Kerana ketika ini petani dipegang oleh putera Raja Sakti dikenali sebagai Raja Bahar. Dan Raja Bahar telah menjadikan petani itu sebagai pusat pemerintahan yang baru. Pusat pemerintahan yang baru. Maka kita dapati Raja-Raja Petani selepas daripada kewafatan Raja Sakti ialah daripada keturunan Raja Bahar. Sama ada Raja Mas Kelantan, iaitu permaisuri kepada Raja Bahar, ataupun yang diikuti oleh puteri-puteri mereka seperti Raja Mas Cayam. Raja Mas Kelantan inilah juga merupakan seorang raja yang berkerabat rapat dengan Raja Sakti, menjadi putera permaisuri kepada Raja Bahar. Sedangkan Raja Bahar itulah putera kepada Raja Sakti. Kalau saya difahamkan bahawa Raja Sakti dan Raja Mas Cayam itu lebih kurang sepupu. Lalu puteri mereka Raja Mas Cayam juga pernah menjadi raja selepas daripada Raja Mas Kelantan. Ketika zaman Raja Mas Kelantan ini menjadi raja menggantikan suaminya Raja Bahar tadi, baginda telah membahagikan wilayah ini kepada dua bahagian. Wilayah Kelantan itu bagi berdua. Dulu Kelantan sebuah negeri yang besar, menguasai semua wilayah, 42 wilayah Patani. Kemudian Raja Sakti menjadi raja untuk negeri Kelantan, menjadi raja semua negeri, raja bagi semua. Puteranya Raja Bahar dijadikan gubernur di Patani. Bila Raja Sakti mangkat, Raja Bahar telah menjadikan Patani sebagai pusat pemerintahan, dan selepas Raja Bahar, isterinya yang juga keturunan daripada Raja Jembal menjadi Raja Patani yang baru, iaitu Raja Mas Kelantan. Apabila Raja Mas Kelantan memerintah, baginda telah membahagikan Kelantan ini kepada dua wilayah. Itu wilayah-wilayah yang bernaung kepada Patani. Yang pertama di seberang, di sebelah barat Sungai Kelantan, ataupun seberang hari ini dijajah Tumpak Pasir Mas itu dijadikan sebagai Kelantan Barat, diperintah daripada Kota Kubang Labu oleh Tuan Sulong, iaitu salah seorang daripada putera Wan Daim. Kemudian di bahagian yang kedua di sebelah timur berpusat di Pangkalan Datu, diperintah oleh Raja Sakti II, iaitu adinda kepada Raja Bahar. Raja Bahar memerintah di sana bersama isteri dia. Kemudian Raja Mas Cayam, Raja Mas Kelantan itu mengambil alih kerajaan suaminya. Adapun Raja Sakti II kekal memerintah di Kota Kubang Labu, di Kota Pangkal Datu. Sedangkan Tuan Sulong, putera kepada Wan Daim, Datuk Pengkalan Tua ataupun Datuk Pujuk, memerintah di Kota Kubang Labu sebagai pusat kepada kerajaan Kelantan Barat. Ketika inilah Kelantan kembali terbahagi kepada dua. Sebelum ini Kelantan terbahagi dua, iaitu Kelantan Utara diperintah oleh Jembal, Kelantan Selatan diperintah oleh Cik Siti Wan Kembang. Bila zaman Raja Mas Kelantan memerintah Patani ini, Kelantan dibahagi dua, Kelantan Timur dan Kelantan Barat. Kelantan Barat ialah kerajaan diperintah oleh Tuan Sulong, putera kepada Wan Daim. Adapun Raja Sakti II, putera kepada Raja Sakti yang pertama, menjadi Raja Kelantan Timur yang berpusat di Kota Kubang, di Kota Pangkal Datu. Kemudian dalam hal ini, pembahagian ini sebenarnya menimbulkan rasa tidak puas hati di antara raja-raja ini, yang menyebabkan Raja Sakti telah menyerang Kelantan Barat. Raja Sakti ini sebenarnya dari segi keturunannya ialah disebutkan oleh Ustaz Nahpula, Raja Sakti II ialah putera kepada Raja Umar. Di mana Raja Umar adalah putera Raja Sakti yang pertama. Artinya Raja Sakti II ini ialah yang pertama, baginda ialah cucunda kepada Raja Sakti I, anaknya kepada Raja Bahar yang memerintah Patani. Itu putera kepada Raja Umar. Kemudian apabila Raja Sakti II
mangkat pada tahun 1715, ketika inilah dikatakan berakhirnya pengaruh Raja Jembal. Kerana selepas kemangkatan Raja Sakti, baginda telah mengambil menantunya Long Bahar, iaitu adinda kepada Tuan Sulong. Jadi di sini tuan-tuan, kita perlu teliti untuk melihat nama-nama raja dan sebagainya, kerana ada raja yang punya nama-nama yang sama. Yang tadi Raja Bahar, Putera Raja Sakti. Yang sekarang ini Long Bahar. Long Bahar ialah putera Wan Daim, adinda kepada Tuan Sulong yang telah dijadikan menantu oleh Raja Sakti II bila baginda berkahwin dengan Raja Fah ataupun Raja Syarifah, puteri kepada Raja Sakti II. Jadi apabila berlaku perkahwinan ini, dikatakan bahawa Raja Bahar ataupun yang sebenarnya Long Bahar bin putera Wan Daim, menantu pada Raja Sakti II, telah diangkat menjadi Raja Kelantan yang baru. Raja Kelantan yang baru memakai gelaran Tuan Besar. Jadi ketika ini dikatakan Kelantan tu sudah terbagi pada wilayah. Raja Sakti dikatakan pernah menyerang Tuan Sulong kira-kira 2 tahun sebelum kemangkatannya. Di Kota Kembang Labu, Tuan Sulong memerintah. Lalu berlaku serangan. Dan walaupun banyak catatan mengatakan bahawa Raja Kelantan itu berpusat di Kota Kembang Labu dan juga Kota Kalang Datu, sebenarnya sejak daripada selepas serangan Raja Sakti II ini, salah satu daripada kota yang baru muncul di Kelantan ialah Kota Pengkalang Galuh. Kota Pengkalang Galuh ini terletak di tebing sebelah timur Kelantan, di kawasan Kota Baru sekarang, iaitu di kawasan tebing Sungai Kelantan, di sekitar Istana Kota Lama, memanjang sehingga ke kawasan Tambatan Diraja. Jadi di kawasan Kota Lama itulah dahulunya dikenali sebagai Kota Pengkalang Galuh, dan berdasarkan daripada maklumat-maklumat yang terdapat pada surat-surat Perancis Light misalnya, menunjukkan bahawa Kota Pengkalang Galuh telah muncul pada zaman sekitar zaman ini, iaitu selepas daripada serangan yang dilakukan oleh Raja Sakti II ke atas Raja Tuan Sulong yang memerintah di Kelantan Barat. Jadi Long Bahar sebagai menantu telah diangkat menjadi Raja Kelantan yang baru, dan baginda dikenali sebagai Tuan Besar. Tuan Besar Long Bahar. Adapun bapa saudara ataupun nenda saudara baginda yang memerintah di Patan itu Raja Bahar. Raja Bahar ini Long Bahar. Long Bahar Tuan Besar itu anak nenda kepada Wan Daim dan disebut juga sebagai adinda kepada Tuan Sulong. Jadi daripada situ kita dapati bahawa Long Bahar telah rasmi menjadi Raja Kelantan bermula daripada tahun 1719. Dan sejak itulah kita boleh katakan berakhirnya zaman Kerajaan Jembal, walaupun pada hakikatnya Long Bahar itu menjadi raja bagi pihak Kerajaan Jembal, tapi oleh kerana Long Bahar itu tidak daripada keturunan Raja Adiluddin yang keturunan yang membentuk Raja Jembal, maka dikatakan bermula 1719 inilah kebangkitan keluarga di Raja Kelantan moden hari ini, kerana Long Bahar itulah yang menurunkan keturunan Long Yunus cucundanya, dan dinasti Long Yunus memerintah Kelantan sehingga hari ini. Maka sekiranya kita perhatikan dari segi susul galur Long Bahar, baginda Long Bahar ini sebenarnya anak anda kepada Wan Daim, iaitu bekas Raja Champa yang
dilantik oleh petani menjadi Datu Pujut, Datu Jambu. Kemudian oleh kerana Datu Jambu ini baginda tinggal di satu tempat yang dikenal sebagai Pengkalan Jambu. Itu pelabuhan di Jambu itu, Pengkalan Jambu. Maka pada masa kemudiannya baginda Datuk Pujut ini lebih dikenali sebagai Datuk Pengkalan ataupun Datuk Pengkalan Tua, kerana baginda mempunyai kota yang terletak di Pengkalan Jambu, dikenali sebagai Datuk Pengkalan. Selalunya Wan Daim itu dikenali sebagai Datuk Pengkalan. Sedangkan jawatan baginda sebenar ialah Datuk Jambu, Raja Jambu, dan disebut Datuk Pengkalan Tua kerana ketika anak-anaknya itu bangkit sebagai pembangun kerajaan-kerajaan, beberapa kerajaan di wilayah-wilayah bekas Patani itu, baginda sudah pun tua, maka dikenali sebagai Datuk Pengkalan Tua. Sedangkan Wan Daim itu sebenarnya merupakan putera kepada Pok Ibrahim. Pok Ibrahim tu ataupun Nik Ibrahim ialah Raja Champa sebelum daripada ayahandanya Pok Rome ataupun Agong Ronon, kan? Kemudian Pok Rome itu sendiri merupakan adinda kepada Nik Jamaluddin. Adinda kepada Nik Jamaluddin. Kerana datuk mereka Sultan Wan Butri yang saya sebutkan awal tadi merupakan Raja Champa. Maka yang mewarisi kerajaan Champa itu ialah keturunan daripada Pok Rome, anak anda Pok Rome iaitu Pok Ibrahim menjadi Raja di Champa. Kemudian Wan Daim, anak anda kepada Pok Ibrahim, menjadi Raja Champa. Kemudian selepas kalah dalam siri-siri perperangan dengan Dai Viet ataupun orang-orang Vietnam, Wan Daim telah berpindah daripada Champa ke Patani, lalu dilantik oleh Raja Patani sebagai Datu Jambu. Maka daripada keturunan baginda lah melahirkan Long Bahar, Tuan Sulung, Tuan Senik dan beberapa watak lain sebagai pembesar-pembesar ataupun putera-putera yang kemudiannya mewarnai pergolakan-pergolakan politik di Kelantan dan Patani selepas daripada itu. Jadi di sini kita dapati bahawa ketika Long Bahar muncul sebagai watak baru dalam politik Kelantan, ketika itulah sebenarnya sejarah Kelantan moden bermula. Iaitu bermula daripada tahun 1719 bila baginda mula mengambil alih kerajaan Jembal. Selepas itu anak-anak baginda beberapa orang yang terkenal, termasuklah Sultan Yunus yang pernah memerintah Patani, termasuk juga Long Sulaiman dan termasuk juga Tuan Kundur yang dikenali sebagai Raja Muda Long Ain. Itu antara watak-watak yang penting di kalangan anak-anak kepada Long Bahar yang memerintah Kelantan daripada Jembal pada tahun 1719. Kemudian kita dapati bahawa Patani ketika ini menamakan Long Muhammad, iaitu putera kepada Tuan Sulung dan juga anak saudara kepada Long Bahar, menjadi raja semula di kota Kubang Labu, Raja Kelantan Barat. Jadi kisah-kisah berkenaan dengan pergolakan-pergolakan berikutnya yang berlaku sebagaimana dicatatkan secara ringkas oleh Ustaz Nakula dalam catatan ini, kita akan perkatakan dalam sesi akan datang. Di mana bermula daripada sesi akan datang itu kita akan melihat bagaimana siri-siri perang saudara ataupun civil war yang berlaku di Kelantan pada abad yang ke-18 berpanjangan sehingga pertengahan abad yang ke-19 telah mewarnai pergolakan dan akhirnya membentuk satu dinasti baru yang dipimpin oleh Long Yunus
pada dekad-dekad terakhir abad yang ke-18 dan akhirnya berjaya membentuk dinasti yang memerintah Kelantan sehingga hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada minggu hadapan untuk kita halusi bagaimanakah proses pembentukan kerajaan Kelantan berdasarkan beberapa catatan yang dibuat oleh Ustaz Abdullah Nakula, dan insya-Allah pada bulan Ramadan nanti kita akan bersiaran pada siang hari. Kerana saya ingin beri peluang kepada tuan-tuan yang menonton untuk memberi fokus kepada ibadat kita di malam-malam Ramadan. Jadi mulai daripada minggu hadapan pada sepanjang Ramadan, sesi Kelantan Berhikayat kita akan adakan pada setiap hari Khamis juga, tetapi bermula jam 5.30 petang sehingga jam 6.30 petang. 5.30 sampai 6.30 petang setiap Khamis. Sepanjang Ramadan, 4 ataupun 5 siri sepanjang Ramadan ini akan berlangsung pada 11 siang. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa semula dan kita akan melihat apakah perkembangan-perkembangan terbaru yang dicatatkan oleh Ustaz Abdullah Nakula pada transisi daripada zaman kerajaan yang lama, keturunan Kripawarman dan juga Jembal, kepada kerajaan keturunan Long Bahar yang akan memerintah Kelantan dalam catatan ini. Jadi insya-Allah kita akan ikuti, dan selepas kita menghabiskan catatan ini, kita akan membaca beberapa hikayat untuk melihat tentang sejarah-sejarah yang dicatatkan dalam manuskrip ataupun chronicle yang berkaitan dengan sejarah Kelantan yang moden ini. InsyaAllah kita bertemu semula pada bulan Ramadan nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.